وأسراتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حج محمد عيسى بن أحمد أنصار، وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليه أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المستغفرين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المخلصين له الدين، واجعلنا من العارفين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kita sambung kitab Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 5, baris yang kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, ketahui olehmu, yakni hendaklah kau mengambil faham dan kau mengambil pengertian bahwasanya sifat kamalat Allah Ta'ala, bahwasanya sifat kamalat Allah ni sifat kesempurnaan Allah. Itu kamalat tu dia je tak betul. Tulis kat tepi dia, buat nombor di situ. Nombor 1 tulis kat tepi dia kaf mim alif lam alif ta. Alif dia tertinggal. Kaf mim alif lam alif ta kamalat. Kaf mim lam alif ta kamalatun. Kaf mim lam alif ta gitu. Kaf mim lam alif kamalatun, jamak muannas salim. Kaf mim alif lam dia jamak taksir. Mufrad ni apa? Kamlun. Iaitu tiada terhingga banyaknya. Ini sifat kamalat Allah Ta'ala ni sifat kesempurnaan Allah.
Kamalat makna kesempurnaan. Tidak terhingga banyaknya. Maksudnya apa dia? Sifatnya amat banyak, tidak diketahui oleh sesiapa pun. Atau kata tak terhingga banyaknya maknanya sifat itu teramat banyak, tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan Allah sahaja. Bahkan yang bersifat hanyalah Allah. Lain pada Allah tak ada sifat. Makhluk ada sifat tak? Makhluk tak ada sifat. Makhluk ada arad. Apa dia arad? Arad ni ialah perubahan demi perubahan yang Allah Ta'ala gerakkan makhluk itu. Satu kata arad. Contoh dia, kita tengok dia sabar. Sebenarnya bukan dia yang sabar. Allah yang gerakkan dia itu seolah-olah seperti sabar. Maka kita kata dia orang yang sabar. Sebenarnya Allah yang gerakkan dia seolah-olah seperti orang yang sabar. Maka sabar itu arad dia. Gerakan-gerakan Allah. Tadi dia duduk di asrama, tidur sampai tak bangun subuh. Lepas sekarang duduk dalam surau pula. Allah gerakkan dia. Siapa dia? Ta'ala. Itu adalah gerakan-gerakan Allah tu namanya, gerakan Allah ke atas makhluk tu namanya arad. Tadi dia sabar, nanti dia marah pula. Oh, dia marah pula. Suku dia marah. Allah gerakkan dia seolah-olah dia yang marah. Padahal Allah marah. Allah zahirkan kemarahan itu pada seseorang. Baik. Begitulah seterusnya. Allah yang gerakkan dia tu bercakap. Atau kata arad. Jadi dalam ilmu tauhid perkara yang ada pada zat Allah dinamakan sifat. Perkara yang ada pada diri makhluk dinamakan arad. Ain radat, aradun. Perkara yang ada pada zat Allah dinamakan sifat. Sad, fata, sifatun. Diri Allah dinamakan zat. Diri makhluk dinamakan apa? Sebenarnya a'yan. A'yan. Alif ain, ya alif nun. A'yanun. Setengah kitab dia tulis jirim. Setengah kitab dia tulis jirim. Tapi jirim ni dia dah jadi khusus. A'yan tu jadi umum. Sebab apa? Bentuk-bentuk a'yan ni, bentuk-bentuk diri makhluk ni antaranya ialah jirim. Apa dia jirim? Jirim ni ialah cecair, air. Itu cecair lah diri makhluk. Lagi apa lagi diri makhluk? Jisim. Apa dia jisim? Pepejal. Pepejal tu pepejal. Pepejal ni benda-benda yang keras, benda yang bertongkol. Pokok, kayu, besi, handphone. Handphone tu kena kepala mati tu. Try tengok. Pepejal. Dalam ilmu sains kat sekolah ada dua dia disebut. Apa dia? Makhluk itu terdiri daripada sama ada cecair ataupun pepejal. Ada cecair yang halus seperti molekul-molekul. Zarah-zarah. Dikatakan dalam satu zarah atom itu, atom di antara zarah-zarah yang halus.
Tapi ada lagi lebih halus pada atom. Apa dia? Iaitu ada dalam atom tu ada 3 perkara. Yang pertamanya nukleus. Yang keduanya proton. Bukan proton saja. Yang tiganya neutron. Dan teras atom itu namanya apa? Nama dia apa? Saya pun lupa saya. Ngaji sampai intan 3 sebut lagi. Namanya nukleus. Ya, proton, neutron. Kemudian teras itu namanya nukleus yang menghasilkan energi. Itu yang membuat bahan pembakar. Elektron dia dalam atom tu ada 3 perkara. Neutron, proton, elektron. Maka teras itu namanya nukleus. Nukleus tu dia yang menghasilkan tenaga. Orang buat minyak, petrol, pum laju. Faham? Mengaji sains sikit. Baik, habis. Maka dikatakan itulah yang paling halus oleh ahli sains. Apa dia? Nukleus. Teras di dalam atom itu. Tapi dalam ilmu tauhid ada lagi yang lebih halus daripada itu, yang dinamakan jauharul firdi. Tapi dia bukan cair. Halusnya sampai tak dapat dilihat oleh mata walaupun dengan mikroskop. Jauharul firdi, seperti roh. Roh ni tak dapat dilihat. Orang kata nampak lihat roh balik rumah, itu bukan roh, itu korin dia. Itu bukan roh. Orang nampak dia balik rumah, dia dah mati kemarin, dia tanam dah, dia balik. Orang panggil tu hantu. Tu namanya korin. Barangkali dulu dia kawan dengan hantu raya. Hantu raya tunjuk jalan dia balik. Maka tu bukan dia tu. Masa kita lahir ni ada 3 perkara. Diri kita, Nabi kata seseorang yang lahir itu akan lahir bersamanya 1 syaitan, 1 malaikat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, adakah engkau begitu juga ya Rasulullah? Nabi kata, na'am, ya, aku pun begitu juga. Maknanya bersama Nabi itu ada syaitan, ada malaikat. Tapi aku ditolong oleh Allah mengislamkan syaitanku. Dalam hadis sebut begitu. Jadi kata setengah pendapat, syaitan yang lahir bersama kita itulah yang dinamakan qarin. Apa dia qarin? Maya qarin. Qarin ni maknanya sahabat ataupun dampingan, teman setia anda. Tu TV tu qarin dia. Jadi qarin ni teman yang lahir bersama dengan jasad tadi. Namanya qarin. Kalau dia ikut qarin dia, maka jadi jahatlah dia. Kalau dia ikut malaikat, maka jadi baiklah dia. Faham? Jadi qarin ni banyak maknanya. Antaranya ialah teman, sahabat, kawan, kenalan. Dan lagi satu ialah syaitan yang lahir bersama dengan seseorang, itu namanya qarin itu. Selain daripada itu, qarin nama maknanya ialah perangai. Orang kata qarinah perangai. Boleh juga qarin itu diartikan sebagai suami. Qarinah tu isteri. Di bahasa Arab ni dia
Kadang-kadang satu kalimah tu banyak makna dia. Macam orang Melayu lah. Orang Melayu pun kadang satu kalimah banyak makna dia. Contohnya apa dia? Ketam. Mak kita suruh pergi pasar beli ketam. Kita pergi kedai kayu beli ketam. Beli ketam kayu. Ketam juga. Mak hang kata apa? Makan seorang hang. Ketam kayu tu, ketam kayu. Tahu? Tahu ketam kayu? Tahu bagus. Ini baru tahu. Dia tak pernah tahu. Balik-balik mak kata, walah ni bangah ngat duk pondok lama. Sampai ketam kayu ketam laut minta tahu. Ni ketam kayu dia dah nak makan macam mana? Pergi beli lain. Pergi pula kedai hardware. Beli pula ketam padi. Lagi keras besi. Aku ketam kau lahang dia dah. Lepas tu ketam apa lagi mak oi? Pergi pasar beli ketam laut. Habaklah ketam laut, yang ni ketam padi. Ketam juga. Satu kalimah tiga makna. Ketam laut, ketam makan. Ketam kayu tu asah kayu, biar licin. Ketam padi, potong kolahan. Satu kalimah tu ada banyak makna. Itulah juga bahasa Arab ni. Dia tengok pada ayat lah apa makna dia. Apa kehendak ayat tu. Baik, habis. Itu maksud kata makhluk ini kadang-kadang jirim, kadang-kadang jisim. Jirim pada tadi jirim dah lupa dah tu. Cecair. Jisim yang lebih halus lagi apa-apa bunyi dia? Jauharul firdi. Jauharul firdi. Perkara yang amat halus sehingga tidak dapat dibelah bahagi. Itu jauharul firdi. Perkara yang amat halus sehingga tak dapat dibelah bahagi. Atom boleh dibelah bahagi walaupun dia halus. Atom, dulu orang kata atom tak boleh dibelah bahagi. Orang Wahabi kata atom tak boleh dibelah bahagi. Sekarang orang dah belah bahagi dah. Orang dah belah dah atom tu. Dalam dia ada apa tadi? Proton, wajar, satria, Mercedes. Proton, neutron, elektron dan terasnya bernama nukleus. Maka nukleus itu menghasilkan tenaga. Lu ingatlah sikit sains kan. Orang kata budak pondok kan taklah bengap sangat. Beki juga dia benda tu baik. Jadi Jauharul firdi itu adalah Jauharul firdi. Jauharul firdi, benda yang halus, yang teramat halus, yang tak boleh dibelah bahagi seperti roh. Ada lagi selain daripada itu ialah jauhar. Jauhar namanya jismul latif. Jisim latif. Jismul latif ni macam mana? Seperti langit. Jisim dia, tapi dia latif, yang teramat halus, yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Langit nama jismul latif. Malaikat itu pun setengah ulama kata dia daripada jenis jismul latif juga. Ada pula jauhar jirim. Ada jauhar firdi, ada jauhar jirim, ada jismul latif. Banyak kan? Jauhar, jisim, jirim, jauhar, jauharul firdi, jauhar jisim, jismul latif.
Tu jenis-jenis makhluk yang tak dibincangkan dalam ilmu sains, tapi dibincang dalam ilmu tauhid. Nah, dalam ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ilmu tauhid ni luas ilmu dia. Sampai ke cakrawala pun ada. Sampai ke cakrawala, sampai ke langit. NASA kata ini, iaitu orang kafir di sebelah Amerika sana. NASA ni satu badan yang mengkaji cakrawala, yang mengkaji planet-planet cakrawala. Dia kata langit ni tak ada. Cakrawala ni teramat luas sehingga ada berbilion galaksi. Berbilion galaksi, punyalah besar. Kita duduk di mana? Bumi. Bumi kita ni salah satu di antara planet yang terletak di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti. Itu kata ahli sains. Dan di galaksi ini ada 10 planet. Antaranya ialah bumi. Di galaksi itu besar. Bumi kita duduk ni pun rasa besar lah. Tak jalan habis kita. Bumi yang kita duduk ni pun besar, tak jalan habis pun. Sungai Raya pun jalan tak habis. Kawasan Pondok ni pun jalan tak habis. Betul tak? Besar bumi ni. Besar-besar dia ni pun besar lagi galaksi. Matahari lagi besar. Matahari itu boleh masuk 100 biji bumi. Besar dia. Lain kali cerita yang tu. Ni ada di dalam pengajian ilmu falak. Dalam pengajian ilmu falak. Dulu orang panggil falak, orang putih curi dia bubuk astronomi. Pandai orang putih tak siapa? Orang Islam malas ngaji, dia ambil ilmu tu, dia permodern-modernkan. Akhirnya tak nampak orang Islam yang punya. Jadi dia yang punya. Macam ilmu perubatan, banyak dia ambil daripada Ibnu Sina, seorang ulama, seorang ahli perubatan Islam. Ibnu Sina ni katanya seorang ulama. Kemudian dia belajar pula ilmu perubatan sampai terkenal, sampai ke Eropah. Kemudian orang ambil buku dia, orang kaji, orang tukar namanya daripada Ibnu Sina kepada Vicenna. Dah jadi nama orang putih lah. Tak ada nama Arab. Inilah jahatnya orang putih ni. Akhirnya orang Islam yang mengaji di sekolah tak kenal Ibnu Sina. Yang dia kenal Vicenna. Pasal apa? Nak bagi orang tu jadi bodoh, tukar fakta sejarah. Tukar fakta sejarah jadi bodoh. Dia tak tahu dia siapa. Where you came from? I have no country. Pasal apa? IC je lah. Itulah dia. Jadi kita sambung. Jadi Allah Ta'ala ni, Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan jauhar firdi, bukan jauhar jirim, bukan jauhar, bukan jismul latif, dan bukan daripada segala jenis. Allah ni maha suci daripada berjenis seperti tadi, seperti makhluk. Maha suci maknanya tidak sekali-kali bersifat kekurangan. Itu kata maha suci Allah itu. Kalau jenis jirim, jisim, jauhar dan sebagainya, dia bersifat kekurangan.
Kekurangan macam mana? Dia akan musnah. Dia akan rosak binasa. Dunia ni nanti akan kiamat. Dunia ni akan kiamat. Bila kiamat, seluruh bumi ni akan hancur, akan jadi air, semuanya akan tenggelam. Ini kajian dunia mengatakan dalam 30 tahun akan datang, separuh dunia ni akan tenggelam. Hampir separuh dunia ni akan tenggelam, termasuklah Malaysia akan tenggelam. Tapi tak tenggelam habis, tak tahulah. Hampir dalam 30 tahun akan datang. Sekarang ni tanah tinggi yang menjadi tempat duduk manusia ni, dia makin ditenggelami air. Ya, makin ditenggelami air sedikit demi sedikit. Mereka tenggelam habis. Baik, kajian ini boleh diterima, dikaji di Jakarta umpamanya. Ya, pihak Jakarta sudah membuat rangkaan memindah ibu negaranya ke Borneo. Tak nak duduk ke Jakarta, pasal apa? Jakarta akan tenggelam. Sekarang ni Jakarta duduk di bawah paras air laut. Kalau dijerluslah tanahnya, ya, tentu tenggelam habis. Sekarang ni, ya, tanah di Jakarta bila digali akan jumpa air. Di mana air itu seolah-olah macam, ya, macam melebur. Panggil apa? Tanah duduk dalam air, kita nampak dia macam, kita ambil tanah buah tak air, jadi apa? Macam menurun. Mana dia duduk di bawah paras air. Kalau air tu naik, habis tenggelam. Dunia akan tenggelam. Bila kiamat, satu alam ni, satu dunia ni akan jadi air. Asalnya air, maka dia kembali kepada air. Asal Allah jadikan dunia ni ialah air. Daripada air tu jadi zarah-zarah air tu dia menjadi debu-debu. Mana debu-debu itu bercantum-cantum. Akhirnya jadilah tongkolan-tongkolan yang akhirnya berterbangan, bercampur jadi satu bumi. Satu benda yang besar, namanya bumi, planet dan sebagainya. Ya, dalam kitab ada disebutkan makhluk pertama yang Allah jadikan ialah air. Ada setengah kitab dia kata makhluk pertama yang Allah Ta'ala jadikan ialah arash. Tapi dalam kitab tafsir dia kata, tafsir Sawi, makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala jadikan ialah Nurun Muhammad. Nur Muhammad. Laqad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu daripada Allah ialah satu nur, iaitu Nur Muhammad, dan kitab yang nyata, iaitulah Al-Quran. Maka ulama tasawuf banyak berpegang kepada makhluk yang pertama ialah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Wahabi kata, benda ni maudhu'. Dia kira apa tu? Maudhu' orang. Siapa belajar agama yang berkata makhluk pertama Nur Muhammad, dia kata sesat. Berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama ke, berkata arash makhluk pertama ke, berkata air makhluk pertama ke, itu bukan nak jadi. Tapi
Bukan kata kafir, berdosa pun dah. Pasal apa? Benda tu bukannya akidah. Jadi tak termasuk dalam akidah, tak termasuk yang wajib dipercayai. Itu hanyalah pengetahuan am. Fahamlah sikit, tak kerti orang suruh ngaji tauhid lari. Yang tu dia tak beza mana satu akidah, mana satu pengetahuan am. Maknanya kalau orang tu tak tahu pun apa makhluk yang pertama Allah jadikan, tak berdosa Orang tanya dia, apakah makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala jadi? I don't know. Dosa tak? Tak dosa. Tapi kalau orang tanya, ma rabbuka? What's that? Memang nak kena masuk neraka tu. Siapa Tuhan kamu? Tak pernah belajar aku. Memang confirm lah tu. Kalau tidak dengan rahmat Allah, kekal dalam neraka. Pasal apa? Awal din ma'rifatullah. Mula-mula dia kedak ke jalan agama tu mengenal Allah, bukan mengenal makhluk pertama tu apa. Buku iman yang pertama apa dia? Percaya pada Allah. Ada percaya kepada makhluk yang pertama ialah Arash ke apa? Ada orang. Itu bermakna itu tak termasuk dalam akidah. Itu hanya pengetahuan. Jadi yang salah ni apa dah? Yang salah ni ialah orang yang tak percaya Nur Muhammad makhluk pertama, dia membid'ahkan orang yang percaya. Ataupun mengatakan orang yang kata makhluk yang pertama Nur Muhammad itu ialah sesat, kafir, bid'ah, syirik. Sebenarnya inilah yang jadi hukum. Apa dia? Hukum membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Percaya Nur Muhammad itu makhluk pertama ataupun tidak, tak jadi apa pun sebenarnya. Itu bukan akidah. Itu benda yang diperkhilafkan oleh ulama sahaja. Ya. Contohnya ayat yang saya bacakan tadi. Ayat yang saya bacakan tadi itu, laqad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin tadi itu. Ya. Itu pun khilaf ulama tafsir menghuraikan maknanya. Ada yang kata nurun wa kitabun mubin, waw itu bukan waw dinamakan waw ataf ya. Waw ataf mutaghayyirah. Tetapi ada yang mengatakan waw itu waw ataf bayan. Waw nak menerangkan nur tu apa dia? Iaitulah Al-Quran. Maka dinamakan waw ataf bayan. Tapi kalau kata setengah ulama ada, waw tu bukan waw ataf bayan, waw ataf mutaghayyirah. Iaitulah waw nak menerangkan yang lain pula. Satunya nur, satunya kitabun mubin. Maka nur apa dia? Nur tu Nur Muhammad. Kitabun mubin tu ialah Quran. Atau khilaf. Jadi benda khilaf ni dia bukannya qat'i. Dia tak diputuskan. Dia tidak ijma', tidak ittifaq. Dia cuma ada perkara apa yang diperselisihkan oleh ulama-ulama tafsir. Maka hendaklah kita faham apa dia akidah, apa dia ilmu pengetahuan. Bila kita mati nanti, soalan pertama akan ditanya di dalam kubur. Itu pun dikhilafkan oleh ulama. Ada setengah ulama kata bukan dia tanya ma rabbuka. Tapi yang paling masyhurnya ditanya ma rabbuka. Cuba tengok Pak Imam bila mayat masuk dalam kubur, nanti dia baca talqin. Apa dia kata? Hai fulan bin fulan, sebentar lagi akan datang malaikat, jangan engkau takut. Kalau engkau takut, kau panggil aku. Dah pernah dengar talqin lagu tu? Pernah?
Kalau kau takut, telefon bomba. Baik, kita sambung bawah. Jadi dia kata sifat kamalan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya, dan iaitu tiap-tiap sifatnya yang tiada berdiri dalil atasnya dengan tafsilnya, iaitu tiap-tiap sifatnya yang tiada berdiri dalil. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni amat banyak dan tak ada bukti daripada Al-Quran ataupun hadis yang menceritakan dengan tafsir, iaitu dengan huraian yang detail, huraian satu persatu. Kata tafsir ni huraian yang detail ataupun huraian satu persatu ataupun kita kata huraian yang terperinci. Itu kata tafsir. Mana tak ada Quran yang sebut satu-satu sifat Allah Ta'ala sampai habis, tak ada. Yang kata 20 tu di antaranya yang wajib kita tahu. Maka iaitu tiada diberati atas kita, yakni tiada diwajibkan ke atas kita. Maka iaitu mengetahui sifat kamalan Allah yang banyak ni, tiada diberati atas kita ni, tidak diwajibkan ke atas kita mengenal akan dia dengan tafsirnya, yakni mengenal akan sekalian sifat kamalah itu dengan terperinci. Hanya diberati atas kita ni, hanyalah diwajibkan ke atas kita mengenal akan dia, akan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan ijmal juga, iaitu secara ringkas juga. Secara ijmal ni secara ringkas. Ijmal ni secara ringkas atau secara pukul borong. Secara ringkas ni apa dia? Carikannya ialah iaitu bahawa kita i'tiqad akan sebagai i'tiqad yang jazam, bahwasanya bagi Allah Ta'ala beberapa sifat kamalatnya yang tidak terhingga banyaknya yang wajib baginya, titik. Jadi wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala itu zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya, maka sahlah iman dia. Macam kita kata baru ni, apakah arti Tuhan? Tuhan ialah zat yang wajibul wujud. Tuhan ialah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya, yang memiliki nama-nama yang maha indah yang tak terhingga banyaknya, yang menjadikan yang menjadikan alam dan yang mengaturkannya, yang nama kebesarannya Allah. Maka itu adalah paling kurang kewajipan seseorang itu mengenai Allah. Kalau tu pun tak tahu, bermakna dia jahil. Bermakna dia jahil. Jahil apa? Jahil berdengung-dengung. Kerana idgham al-gunah dia dengung, jahil pun dengung je. Betul? Jadi sekurang-kurangnya wajib kita kenal Allah itu. Siapakah Tuhan? Tuhan ialah zat yang wajibul wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya, yang memiliki nama-nama yang maha indah, yang menjadikan dan mengaturkan sekalian alam. Nama kebesarannya Allah. Itu sekurang-kurang mengenai Allah yang wajib ada di dalam i'tiqad orang yang beriman, yang mengaku beriman. Kalau tu pun tak kenal, fala tasihhul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud.
maka tidak sah ibadah, melainkan mengenal Tuhan yang diibadahkan. Itu paling koman punya mengenal Tuhan. Iman paling rendah tu pun tak tahu berat. Elok sikit hafal sifat 20 dan pergi belajar sampai mengenal sungguh sifat 20. Ya. Dinamakan ilmu yaqin. Baik, kita berhenti sekat itu dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya bermula tanda atas sabit yang demikian itu. Ila akhirihi wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.